Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lima yana lul adamu mukhalifun burhanuha dzal qidamu wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu binafsi wahdaniyya munazzahan awsafuhu saniyya qiyamuhu binafsi wahdaniyya munazzahan awsafuhu saniyah qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah andiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa andiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa andiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu binafsi wahdaniyah syukur itu Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belas ihsan dia. Masih dihidupkan kita, alhamdulillah. Dialah yang boleh hidupkan kita, matikan kita. Syukur diberi kita nikmat dapat Islam sejak lahir lagi. Melalui mak ayah kita yang Islam dan dimudahkan kita taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia jadikan kita tamak loba untuk duduk majlis yang mulia, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan dia beri kesihatan, kelapangan masa, hati yang penuh keterbukaan untuk duduk dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita nak manfaatkan masa yang tersedia untuk bicara daripada kitab Matan Jawharah Tauhid ini, insya-Allah. Kita masih duduk bicara awal sifat wajib buat ketuhanan, di jalan untuk dapat iman. Antara jalan nak dapat iman ni, yakin ni, ilmu, dalil, zikir, fikir, bersahabat dengan orang-orang yang ada iman. Sebab tu kita jadi iman. Nazar, istidlal. Itulah antara jalan kita nak dapat iman. Selain daripada anugerah yang Allah Ta'ala beri itu, syukur kita bicara tu atas jalan taklif, atas jalan asbab, atas kaedah cause effect. Jadi antara yang kita wajib nak kena belajar, nak faham adalah apa yang sepatutnya diiktikad ke Allah Ta'ala. Allah tentu sabit dia, tentu ada. Kita sebut la ilaha illallah tu memang jelas menunjukkan sabit wujud dia. Ya. Dan tentulah ada dia, ada yang sedia, tak mungkin bergantungan pada sesuatu ataupun tiba-tiba daripada tak ada kepada ada. Mustahil, tak masuk akal. Tu bahkan dia memang ada, sedia ada. Istilah awwalu dalam Quran dengan makna laisa qablahu syai'. Huwal awwal dengan makna laisa qablahu syai', dan huwal awwal wal akhir, akhir dengan makna laisa ba'dahu syai'. Dengan bahasa lain, awal dengan makna qidam, akhir dengan makna baqa. Baik. Seterusnya atas tertib yang dia dah disusun ulama kat kita, setelah kita faham Allah memang ada sedia dan tak mungkin binasa. Betul, kita dengan dia macam mana? Bila dia buat kita satu hal, dia macam mana? Adakah dia buat kita macam dia? Subhanallah. Subhanallah. Macam atas rupa zat tak mungkin. Kalau sifat pun
Dia beri kat kita satu sifat yang menzahirkan sifat kesempurnaan dia. Dia bagi jadi zat kita untuk menunjukkan wujud dia. Dijadikan sifat kita menunjukkan kamilnya dia, kamalnya dia, jamalnya dia, tu istilah. Dia beri kita kederat, ada quwwah untuk menunjukkan dialah sahibul quwwah. Kita ni sabit anugerah. Dia beri kat kita ada rumah, ada tanah, ada anak, ada isteri. Nampak macam milik Allah lah, malik. Kita ni sebagai aminullah, pemegang amanah daripada apa Allah Ta'ala beri kat kita. Jadi apa ada kat kita ni memang jauh beza dengan apa yang sabit pada Allah Ta'ala. Cuma datang kaedah bab ulama kita ajar ilmu tauhid ni, apa yang ada pada makhluk dialah sebagai satu wasilah, jalan, dilalah untuk menunjukkan Allah yang khalik makhluk. Sama ada sudut miliknya, sudut perbuatannya, sudut sifatnya, sudut wujudnya. Ada kita bukan nak zahirkan kita. Adanya kita, tugas kita ialah dengan ada kita, kita menzahirkan Allah Ta'ala. Itu kot bahasanya. Itulah antara maksud ayat Quran. Allah Ta'ala isyarat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan bila kita dah tercipta ni, jadilah kita, akibat daripada kita tercipta di atas kehendak dia nak bagi jadi kita, takkan kita tak belas jasa. Jadi nak tak nak, suka tak suka, semestinya kita menzahirkan kita ni makhluk dia, kita berhajat pada dia. Tanpa dijadian kita, kita tak ada. Itulah tugas kita. Itu antara makna liya'budun. Masa yang sama tunai patuh ikut perintah dia, tak langgar satu pun pantang larang dia. Macam mana dia bagi kita dalam keadaan sempurna, balik pun sempurna. Dari sudut tak cala langsung, tak khianat langsung apa dia amanah kita. Jadi dia, kita tak tahu zat dia macam mana, hakiki sifat dia kita tak boleh tahu macam mana, perbuatan dia macam mana, daya upaya dia tak tahu. Kita nak ukur keupayaan dia. Begitu juga milik dia. Semestinya semua makhluk ni milik dia. Bahkan kebolehan milik dia tu dijual di luar jangkauan kita. Bahkan atas istilahnya infinity. Selagi apa yang nama makhluk, hak Allah Ta'ala dia nak buat, dan dia malik semua. Pasal dia lah khalik bagi makhluk. Jadi yang itulah antara atau bahas ulama, seluruh pembincangan bab uluhiyah ketuhanan ni, dia sama ada bincang bab zat, sifat, perbuatan, milik. Dan bab sifat dia ada kait sikit. Pasal bila ada sifat, satu martabat similar dengan sifat adalah asbab. Bila Allah Ta'ala dia beri kurniaan dia hidup kat dunia, hatta orang kafir Yahudi jahat tak terperi kan, duk bunuh Islam setiap hari, tetap dia bagi nyawa, tetap dia bagi makan minum, tempat dia bagi tempat tinggal. Di atas kuasa dia, di atas nama dia Allah Ta'ala nak zahirkan ini cara pentadbiran dia adalah Ar-Rahman. Pasal apa? Orang derhaka macam mana sekalipun dia tetap bagi makan, bagi minum, ada anak, ada isteri. Itulah. Jadi kait dengan sifat asma. Dia duduk satu level, satu martabat dari sudut bila ada sabit sifat, tentu sabit nama. Jadi mesti faham kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah dengan kita jauh sangat beza. Jadi kena fahamlah ciri-ciri makhluk apa dia. Dengan itu baru kita akan faham. Dia kata senya Allah Ta'ala tu dengan segala yang baharu. Maksud baharu di sini, bahkan di mana-mana pun kitab yang bahas tentang mukhalafatul hawadis, hawadis tu menyalahi Allah Ta'ala dengan baharu. Apa maksud baharu? Makhluk. Bahasa lain, apa maksud baharu? Ma'asiwa Allah. Jadi bila ma'asiwa Allah ni sama ada malaikat ke, jin ke, manusia ke, haiwan ke, binatang ke, batu ke, pasir ke, angin, udara ke, dengan bentuk lain sikit bahasanya, pepejal ke, cecair ke, gas ke, benda hidup ke, benda mati ke. Allah Ta'ala subhanallah, bukannya itu. Itu yang kita duk tengok, yang kita duk dapat, kita boleh capai, kita boleh faham, kita boleh reti hal tu makhluk dia, bukan dia. Bukan dia. Jadi prinsip kita nak kenal Allah Ta'ala macam mana, tak bahas kita bab zat dia,
dan tak perinci kita dari sudut sifat had mana, itu memang di luar keupayaan. Tapi nisbah zat wajib i'tiqad, zat dia wujud, zat dia qidam, zat dia baqa, dan zat macam ni tentu tak hajat pada satu zat macam ni Allah Taala saja. Wajib pegang. Khas atas kita belajar tu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, dan qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Wahdaniyah. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni menyalahi segala baharu, bahasa lain baharu makhluk, masiwa Allah, kena kenal ciri makhluk. Atau bahas ulama kita di sinilah dalam kitab-kitab yang lain pada kitab kita. Pasal kitab kita ni matan, ringkas sangat dia sebut. Saya nak sebut ini. Macam mana nak kenal makhluk? Kena kenal ciri makhluk. Bila sebut makhluk, kita makhluk. Antara ciri makhluk apa? Makhluk ni, dia adalah ciptaan Allah yang Allah Ta'ala jadikan dia berbentuk molekul-molekul ataupun zarah-zarah yang asalnya dia satu-satu, lepas tu Allah Ta'ala jadikan dia bercantum-cantum, dan masa yang sama dia boleh pula berpisah-pisah. Ini ciri makhluk. Adanya kita pula occupied space, mengisi ruang. Dalam keadaan kita ni boleh bercantum dan berpecah. Semua struktur makhluk inilah rupanya. Apa dia? Boleh pecah. Maksudnya boleh pecah tu dia boleh diasingkan, dicerakin kan, sampai jadi single, satu-satu molekul-molekul dan zarah-zarah. Dan boleh pula bercantum antara satu sama lain ataupun sesama sendiri untuk membentuk sesuatu yang mempunyai ciri-ciri dan ciri-ciri dan sifat-sifat yang tertentu di atas apa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia. Allah Ta'ala jadikan makhluk macam ni, apa ni? Benda-benda macam ni kalau kita lebih khas mengaji, nak tengok ilmu dunia yang orang faham bab macam ni, inilah makhluk yang itulah dia orang duk tengok dalam makmal apa dan sebagainya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kalau khas ilmu sains ni, yang tu ialah teori-teori kimia kan, molekul, zarah, ada zarah gas, cecair, pepejal kan. Macam mana teori zarah-zarah, cecair, pepejal. Kalau zarah gas ni duduk jauh-jauh, itu kan kita belajar kan. Zarah cecair dia rapat-rapat sikit, dia ada daya lekatan dan lekitan antara satu sama lain. Betul? Bila pepejal dia akan rapat lagi. Yang tu dia tak boleh nak gerak. Kalau nak gerak dia kena bakar dia, kena beri haba, baru dia akan bergetar, bergegar. Dia akan meleraikan daya ikatan, lekatan dan likatan, lekatan dan lekatan, likatan dan lekatan antara mereka. Lepas tu kalau yang pepejal nanti dia cair, jadi cecair. Panas lagi, jauh dia akan jadi yes. Macam tu kita belajar kan, sekolah kebangsaan. Tak belajar. Dengar je lah. Tak apa. Itulah makhluk. Yang tu kita sebut dalam bentuk molekul-molekul bodoh itulah. Benda-benda yang tak bernyawa. Bila bernyawa dia bercantum-cantum macam ni. Yang ni jadi urat, yang ni jadi daging, yang ni jadi darah. Macam-macam pula. Struktur pula dia benda hidup. Lain daripada benda mati. Tetap di atas prinsipnya ada molekul, zarah, dia akan dia itu sendiri asalnya ada yang sel-sel tunggal satu-satu sel ataupun zarah tunggal satu-satu atau istilah Arabnya dia dipanggil jauhar. Bila cantum nama dia jisim. Bila kewujudan dia itu mengisi ruang, occupied space, dia dipanggil jirim. Yang tu sekolah kebangsaan mengaji orang lari mengaji tu main pondok saya tak jumpa lah. Lepas tu jangan sangka pergi sana pening, main sini relax, boleh main kuda, boleh makan sedap-sedap, nak lepas daripada stres kat sana. Itu macam mana? Bukanlah pula sini maksudnya pun ada stres. Kalau semata-mata hidup nak senang lenang, saya nak suruh balik Sini bukan tempat senang lenang.
Sini lagi besar tempat perjuangan daripada duduk sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan dapat sijil on paper bagus, SPM apa diploma sijil, boleh kerja, boleh buang langsung ilmu, tak ada gaduh pakai apa pun. Tapi duduk sini semua pakai. Semua pakai. Tambah yang kita duduk ngaji nahwu, saraf tu, tajwid, apa, fiqh. Semua pakai. Semua pakai. Semua pakai. Dan semua pakai tu kita punya matlamat nak ke mana? Lagi betul. Sekolah kebangsaan ni matlamat. Tak ada. Janji tak projek boleh makan gaji. Soru nalar ke punya. Okey. Okey ada pangkat, ada gaji. Kita duduk pondok kan itu. Ngaji agama kan itu. Kita nak jadi hamba Allah, nak zahirkan ketaatan pada Allah, takwa pada Allah Ta'ala, iman Allah Ta'ala. Atas kita bicara ni, tauhid ke Allah Ta'ala. Mestilah nak junjung syariat. Gunakan seluruh apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Hatta harta dan nyawa sekalipun terpaksa digadaikan untuk agama Allah Ta'ala. Oh, dia punya ayat dia sampai tahap macam tu. Ini kita siapa sangka main sini boleh relax je. Silap. Kalau sini relax dari sudut kata sebut Allah, tenang hati. Siapa? Kita ada tempat berlindung. Allah waliyul ladzina amanu. Zalika bi anna Allah maula ladzina amanu wa anal kafirin la maula lahum. Oh, kalau kita kata relax tu dari sudut macam tu, tenang kita tahu tempat rajak, kita telah berpegang tempat yang sepatutnya kita berpegang dan bersandar. Relax dari sudut tu betul ya. Tapi kalau relax dengan tok sangka boleh makan sedap, punya bahasa ayat-ayat begitu tak? Boleh tidur banyak, ikut suka hati aku nak mengaji, tak mengaji. Tak saya. Bukan tempat dia. Kalau ada faham macam tu, tak nak betul-betulkan faham, balik. Nak duduk sini pula ikut suka hati, kepala otak sendiri. Oh, kasar-kasarnya bahasa yang ikut aku apa, nak keluar masuk, nak pergi mari, tanpa memberikan maklumat apa dan sebagainya, bertindak ikut suka hati. Tak boleh nak menzahirkan kita ni terikat dengan sesuatu peraturan dan undang-undang. Kau nak ikut peraturan Allah Ta'ala lagi payah. Siapa nak kawal kau? Tera manusia yang boleh tegur kau, boleh perbetulkan kau pun kau tak boleh nak taat. Allah Ta'ala dia bukan tegur pergi jekah kau apa, tak ada. Tambah pula orang Yahudi Nasrani pun dia tak buat macam tu Tambah kita takkan ada punya kita buat jahat aja, datang panah lintap, mampus. Ada. Buat jahat sikit telan bumi. Senang. Menyemak atas muka bumi. Tak ada. Buat je jahat, ular datang belit batuk mampus. Tak ada. Berapa ramai orang duduk haka dengan Allah Ta'ala, senang lenang, kaya-kaya, witawan, lagi berkuasa, bermaharaja lele pula. Jadi jangan sangka kita nak tunggu peringatan daripada Allah Ta'ala baru kita nak taubat baru jadi baik. Oh jangan. Bukan macam tu kita. Jadi kalau kita sangka bahawa kita sini oh tak betul. Tak betul. Sikitlah sana. Jadi atas kita bicara buat ketuhanan ni, yang kita duk mengaji ni, nak belajar asal nak sebut tadi, nak faham Allah Ta'ala mukhalafah ni mesti faham makhluk dah. Apa ciri makhluk? Allah macam mana? Subhanallah. Prinsip dia macam tu. Pasal kita memang tak boleh nak kenal Allah Ta'ala hakiki, zat Allah Ta'ala. Mana boleh kenal? Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Nak faham Allah Ta'ala ni, nak faham dia macam mana? Oh, mana boleh nak faham itu? Tak ada siapa nak boleh idrak Allah Ta'ala. Bahkan Quran sebut la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata kita ni takkan boleh nak memperdapat yang macam mana hakiki zat Allah Ta'ala. Mana nak boleh? Kat dunia ni tak boleh. Akhirat pun kalau Allah Ta'ala bagi pandang, bukan kita pandang hakiki zat Allah Ta'ala macam mana kita pandang makhluk, kan? Makhluk kita tengok ada objek, ada bentuk, ada rupa, ada depan, lagi bantuan cahaya mengisi ruang, ada arah, ada pihak. Di akhirat esok, sekali pun Allah Ta'ala bagi kita satu nikmat besar, macam mana janji, macam mana maklum dalam agama. Di akhirat esok ahli syurga, Allah Ta'ala bagi kebayaan ahli syurga melihat Allah Ta'ala, bukan macam mana melihat zat, objek, makhluk.
Subhanallah. Kalau ada dalam hadis pun sebut macam tu, ada maksud dia, jangan salah faham, jadi sesat lah ni. Ada Rasulullah kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri laisa dunahu sahab atau kama qala. Macam tu lebih kurang Rasulullah sebut, apa ingat hadis tu, tapi macam tu bunyinya. Rasulullah kata kamu pasti akan dapat melihat Allah Taala waktu kamu dalam syurga esok. Kama tarawna hadzal qamar lailatal badri, kamu lihat bulan ni pada malam bulan purnama. Baik. Sekali lalu dengar macam mana? Macam betul je pahaman Wahabi. Apa dia? Dua atas. Kalau berdasarkan hadis tu, Allah macam mana? Bulan. Allah macam mana? Bulan. Allah macam mana? Atas. Subhanallah. 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 Summa subhanallah. Tak mungkin. Jadi maksud dalam hadis tu, jangan faham bodoh-bodoh cara literal Allah Ta'ala duduk di atas bulan purnama. Siapa faham macam tu memang bengap lah, tak reti. Kata apa, bahasa-bahasa kiasan dalam bahasa khusussastraan ni. Dia ni kalau mengaji sastra memang bengap lah, memang gagal lah. Kalau Wahabi ni, Wahabi bengap pak tu. Dia tak faham macam hadis-hadis macam tu. Ayat Quran hadis itu dia tak faham. Jadi asal saya nak sebut apa? Allah Ta'ala tak bagi pada kita khasnya kat dunia ni satu keupayaan untuk melihat dia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dialah yang bagi kita dapatkan penglihatan. Penglihatan kita tak boleh ada upaya untuk kita dapatkan untuk boleh melihat Allah Ta'ala. Bukan dia. Itu yang kalau melihat Allah Ta'ala pun, Allah bagi satu keupayaan pada mata kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Bukan melihat yang biasa. Kan? Ada orang baca hadis tu, dia kata, kita melihat Allah Ta'ala. Jadi kita melihat mestilah tengok ada objek. Mestilah duduk depan. Kita tengok mestilah ada cahaya. Mesti ada bentuk, mesti ada rupa. Jadi Allah Ta'ala mestilah ada rupa, ada bentuk. Ada profesor yang cakap macam tu. Adik-beradik macam tu lah, ada bahasa-bahasa dia. Bengap dengan profesor. Macam mana boleh jadi profesor? Saya tak tahu. Kok profesor bengap kot? Tak boleh saya bengang tak sebut-sebut macam tu kan. Selamba saya cakap. Astagfirullah. Kaedah kita tak, kan? Tak ada seorang ulama syarah, ulama ahli sunnah wal jemaah syarah macam tu. Bahkan masuk kata, kamu macam mana kamu lihat bulan purnama, tang mana? Tang pastinya, yakinnya, jelasnya, terangnya, pastinya, tak ada ragunya sama sekali. Macam mana kebolehan untuk kita lihat bulan purnama? Bulan purnama bukan bulan sabit, kadang-kadang tak nampak lindung awan mendung. Apa seumpama tu? Ni bulan purnama ni, sebiji tegak tu. Besar tu. Terang menerang, tak ada awan tutup. Takkan. Jadi maksud kata tengok Allah Ta'ala, macam mana tengok bulan purnama tu, maksudnya dengan pasti, yakin, tanpa ragu, syak. Bahkan jelas, tanpa ada sebarang keraguan sama sekali, pasti melihat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Tapi semestinya macam mana nak lihat? Ni yang kata tadi, la tudrikul absar. Kita takkan boleh nak hurai macam mana melihat Allah Ta'ala. Habis itu macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Ni prinsip dia. Mukhalafah lil hawadis. Kenali makhluk. Macam mana? Allah macam mana? Allah macam mana? Mukhalafah lil hawadis. Di sebalik tu. Makhluk saya dah cerita apa ni? Ada jirim, jisim, jauhar. Lepas tu, bila dia bercantum, dia akan ada arat yang tertentu. Yang ni terapung, yang ni tenggelam, yang ni tumpat, yang ni ringan, yang ni pepejal, ni cecair, ni gas, ni manis, ni masam, ni pahit. Macam-macam cara-cara gabungan antara satu-satu molekul dan unsur-unsur yang ada tu. Berapa ni, cantum macam ni, jadi macam ni, cantum macam ni, macam ni. Siapa yang mensistemnya tu? Allah. Bila cantum macam ni, jadi bentuk macam ni. Siapa yang menentukan tu? Allah. Tu semua makhluk dia, hak dia buat ni. Dia macam mana? Subhanallah. Bukan macam mana makhluk tu. Yang kita duk fikir, kita boleh gambar, kita boleh bayang, kita boleh hayal, kita boleh dapat, kita boleh terlintas. Tu semua apa? Allah. Subhanallah. Itu kaedah dia. Satu, mustahil Allah Ta'ala bertempat, berarah, berpihak, dilalui oleh masa, berada di tempat tertentu, berjuzuk, beranggota, ambil manfaat pada makhluk, terkesan pada makhluk.
Allah pun berhati dan berperasaan. Allah pun terkesan dengan sebab makhluk yang dijadikan. Subhanallah, subhanallah. Oh, banyak saya sebut tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Satu kita diajar berzikir ke Allah Ta'ala ni, lepas sembahyang pun sebut apa dulu? Subhanallah, subhanallah. Mesti syak ni tanzih tu, bersihkan Allah Ta'ala betul-betul. Jangan duk faham makhluk sikit pun ke Allah Ta'ala. Pasal apa kaedahnya? Dengan segala makhluk, dengan segala yang baharu ni bersalahan. Masuk bersalahan tak serupa. Tak serupa macam mana? Tak serupa dengan tak serupa seserupanya. Itu kot bahasa. Tak serupa sama sekali. Tak ada sebarang penyerupaan. Itu pun saya ada sebut sekali ya. Itu kan pagi tadi sebut apa? Allah. Kalau kita sebut pun Allah hidup, kita hidup. Pagi tadi kita sebut Allah wujud, kita wujud. Sebut aja Allah wujud, kita wujud. Sebenarnya hakiki wujud siapa? Kita. Sebut wujud, sebut je lah. Tapi kena perasaan. Jangan buat bodoh apa dia. Kita bukan wujud, kita diwujudkan. Hakiki wujud zati Allah Ta'ala sah. Itu yang atas istilah ulama' tauhid. Ulama' ahli sunnah wal jamaah kata wajib wahdatul wujud ke Allah Ta'ala. Itu sikit istilah. Apa maksud wahdatul wujud? Bak wujud ni hakiki wujud, memang wujud, sedia wujud, kekal wujud. Macam mana? Siapa? Allah. Itu wajib wahdahkan wujud Allah Ta'ala. Makhluk ni asal sama tak wujud. Ni ada kita ni Allah wujudkan. Itu satu. Lepas tu ada kita nak faham apa? Aku ni pasal kita tak boleh nak kenal Allah wujud Allah, zat Allah tak boleh nak kenal. Tu apa ni? Aku ni Allah jadi aku. Sabit zat Allah. Aku, zat aku memang ada ni. Tapi Allah bagi jadi zat aku. Zat dia subhanallah. Tentu sabit zat Allah. La ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Allah tu nama dia. Tentulah sabit zat dia. Takat tu yang kita. Tak boleh pergi jauh. Tak pergi jauh nak hurai zat dia macam mana? Subhanallah. Tanzihan. Subhanallah. Subhanallah. Hidup. Allah hidup. Kita dihidupkan. Nampak sekali kita hidup. Kita hidup makanan. Ada makanan, ada minuman, ada oksigen. Nampak zahir. Hakiki macam mana? Allah bagi kita hidup. Betul? Yang ni kita dihidupkan. Atas laluan. Sabab. Apa dia? Roh. Nyawa. Oksigen. Makanan. Minuman. Macam-macam nutrition. Apa baru ubat-ubatan. Madu, apa tu, sauda, apalah macam-macam orang Ta'ala bagi jadi untuk kita ambil, pakai mengikut kadar-kadar yang tertentu. Datang masalah-masalah tertentu. Hakiki sebenarnya yang beri, yang jadikan kat kita, hidupkan kita, sehatkan kita, siapa? Allah, tu tauhid kita. Hanya balik ke Allah Ta'ala tu. Makhluk macam-macam rupa. Tengok macam-macam rupa ni macam mana? Inilah perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Yang tu menzahirkan Allah Ta'ala ni apa? Allah lah penyembuh, Allah lah pemberi makan, Allah penghilang dahaga, Allah penyembuh penyakit, Allah penghilang sakit, Allah. Semua makhluk ni tengok dia dengan hadirkan hati. Ni semua makhluk Allah. Allah jadikan makhluk tu untuk ada rahsia dan hikmah, dia tak pernah buat sia-sia. La ilaha illallah. Allah macam mana? Subhanallah. Bukan macam tu. Boleh. Satu salah pahaman Wahabi, sesat, gilanya. Kita apa? Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah. Hei, nak kebut pun tak gamak. Subhanallah. Pelik-pelik. Pelik-pelik. Itu yang dipaham hadis-hadis. Kalau Wahabi lah dia kata Allah tak arah. Tanya Allah apa? Tadi pun saya sebut kan bagi tadi. Apa? Allah cahaya. Allahu nuru samawati wal ard. Lagi apa? Allah bulan. Siapa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Sebut dalam hadis tu. Macam mana kamu lihat bulan purnama. Jadi bulan duduk atas. Duduk atas yang layak, bulat yang layak, cahaya yang layak, itu. Duduk atas yang layak. Subhanallah. Bukan kaedah ulama ahli sunnah jemaah faham itu. Bukan. Jaga sikit. Ada bab nanti kita bicara itu. Saya sebut tu sekali lalu untuk menunjukkan kaifiat untuk memaham mukhalafah. Ini hadis.
Jadi apa kaedah dia? Dengan apa yang baru, Allah Ta'ala menyalahi. Jadi saya sebut di ciri makhluk yang khas saya sebut dia apa? Dia ada molekul, ada zarah, boleh bercantum, boleh berpecah. Dia boleh bercantum, boleh pecah. Semua benda, betul tak? Kalau ada sel tunggal, ada zarah tunggal satu, kita panggil lah one molecule, one zarah. Orang putih tak panggil zarah lah. Zarah Arab, molekul masih gerih. Melayu? Boleh faham saya cakap apa? One molecules, one molecule lah kan, two molecules. Arab, zarah wahidah. Faman ya'mal mithqala zarrah. Zarrah ni satu kiasan bahasa Arab untuk menunjukkan benda yang sangat kecil yang tak boleh dibelah bahagi. Umum bahasa dipanggil zarrah. Kan? Zarrah, Melayu? Zarah juga. Zarah molekul. Campur Arab kan, orang putih sekali. Antara Melayu kita ni memang banyak bahasa tumpang. Apa nak sebut? Jadi yang tu sifat makhluk. Dah bila bercantum dia akan jadi rupa, dia akan ada bentuk, lagi dia akan ada warna, lagi dia akan ada berat, lagi dia akan ada dia akan membentuk rupa-rupa tertentu. Dia ada pencirian sama ada dia ni tumpat, ringan, berat, pepejal, cecair, gas, plastik, silika, silikon, silikat, apa lagi besi, aluminium, kuprum, magnesium, kita tak masuk bab-bab tu. Tapi jangan tak tahu, itulah makhluk-makhluk Allah Taala. Itu dalam bentuk, itu saya sebut pepejal tu. Mula tu dia logam. Lepas tu ada yang organik tak organik pula, satu hal pula. Lagilah pening kita organik tak organik. Lepas tu ada pula cecair, lepas tu ada gas pula. Gas apa? Oksigen, hidrogen, karbon dioksida. Kita sebut tu pun padan lah untuk sakit kepala. Apa tu? Semua tu makhluk Allah Ta'ala. Oksigen O2, hidrogen H2, air H2O, apa lagi? Karbon dioksida, karbon monoksida, CO lah, C karbon, O oksigen, monoksida ni satu oksigen aja. Karbon monoksida, CO2 karbon dioksida, pasal karbon satu ada dua unsur oksigen, CO2. Dia orang ni satu pun tak tahu. Saja saya sebut-sebut itu. Macam mana pun tu apa? Ilmu apa tu? Makhluk. Belajarlah sains tinggi mana pun, macam mana? Semua belajar makhluk aja. Kita macam mana? Tu semua makhluk. Subhanallah. Allah bukan macam tu. Kita punya ilmu lagi best. Apa dia? Mengenal khalik makhluk. Semua makhluk tu Allah Subhanallah. Prinsip dia sangat senang. Macam mana pun tak kenal hak tu, tak reti juga nak nafi macam mana saya sebut tu. Satu kadang kena belajar juga sains. Bukan faham sains untuk faham tauhid. Bukan faham sains untuk gedi-gedi nak jadi ahli sains konon. Habis-habis semayang pun tak. Ikut cara orang putih lah. Sajalah saya sebut itu kan. Kita sepatutnya macam mana? Kita bukan utamanya subjek sains. Kita utama usaha tauhid. Bila ada tauhid macam mana? Sains pun dapat free. Matematik dapat free. Ulama kita dulu, bahkan para sahabat tabi'in, mereka lah pelopor ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab beriman dengan Allah Ta'ala. Semua ilmu keluar ikut mereka. Kita sekarang macam mana? Kita masalah pasal kita dah tinggal semua ilmu yang ulama kita duk ajar. Duk gaduh pergi belajar ilmu-ilmu yang bukan subjek utama untuk kita belajar. Yang tu pun kejar tak dapat. Yang dikejar tak dapat. Yang dikendong keciciran. Sikitlah kena belajar ni tu. Baik. Jadi prinsip dia, Allah Ta'ala ni mesti, bila apa ciri nama makhluk tu yang kena faham ciri makhluk tu. Jirim, jisim, jawahar, tu istilah. Saya dah sebut sekali lalu tarikh ni, tak faham tanya. Dengan bahasa dia molekul,
sama ada pepejal, cecair, gas. Lepas tu dengan sebab dia boleh bercantum ataupun dia bercantum atau berpisah tu, dia ada yang membebaskan haba, ada yang menyerap haba. Lepas tu ada yang ringan, berat, macam-macam apa. Semua tu apa? Semua makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Allah subhanallah. Lepas tu semua makhluk ni pula duduk dalam dunia ni melalui proses peredaran bumi, matahari, bulan, dia akan dilalui oleh masa. Allah mustahil dilalui oleh masa. Masa ni adalah proses peredaran bumi, matahari, bulan, komet, juga buruh-buruh yang ada di langit. Inilah masa. Allah yang cipta semua tu. Sebelum ada tu, mana ada masa? Allah Ta'ala tak dikaitkan dengan masa siang, malam, pagi, petang. Subhanallah. Tempat tak kaitkan Allah Ta'ala dengan tempat. Tak aras, bawah aras, dalam aras, luar bumi, dalam bumi. Subhanallah. Kalau ada, jaga. Dia bukan bahasa hakiki. Dia ialah bahasa manjazi. Mustahil dengan mana-mana yang dengan makna makhluk. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Subhanallah. Pasal kita dah faham prinsip kan? Apa dia? Ayat ni ataupun kaedah ni adalah menepati kaedah yang ulama ambil daripada Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada misil Allah Ta'ala. Kalau kata Allah ada tangan, kita ada tangan, tangan Allah yang layak dengan Allah, tangan kita, itu nama dia ada misil. Pasal apa ada misil? Ada tangan. Allah subhanallah. Tangan ni ciri makhluk, juzuk anggota. Mustahil tangan. Kuasa, kuasa Allah. Kita perasaan kita kuasa. Tak, kita diberi kuasa, diberi kederat. Sabit kuasa. Tapi tangan, subhanallah, tak sabit tangan. Lafaz ada, tapi maksud bukan tangan. Itu kalau ikut atas sebut mudah, tangan. Bukan tangan yang layak, tapi mesti ada makna tangan yang layak. Baru betul bahasa. Tengok Allah Ta'ala macam mana tengok bulan. Bukan tengok bulan nampak bulan atas bawah, bukan. Bukan tengok bulan yang layak, bukan. Apa dia? Tengok makna daripada tengok bulan tu. Apa makna tengok bulan? Nampak terang, sungguh, pasti, tak ragu. Tu makna tengok bulan, bukan bulat, bercahaya, banyak gunung berapi ya, banyak apa? Kawah-kawah yang ada dekat bulan tu. Lepas tu bercahaya, bulat, duk terapung di udara, di angkasa lepas. Subhanallah. Fahamnya tu bodoh. Dia silap kapal tu. Saya salah faham bab ketuhanan. Ya. Ambil apa? Hadis tu main. Orang yang sesat ni, itu pun saya khabar dah. Dia jaga. Dengan Al-Quran pun boleh sesat, dengan hadis pun dia boleh sesat. Mesti dapat guru yang betul-betul faham untuk dia nak ambil faham daripada Quran hadis. Tu yang kita mengaji kitab tauhid macam ni dulu. Ambil kaedah format dulu. Lepas tu insya-Allah baru boleh terjun masuk dalam Quran hadis. Belajar ilmu tafsir, ilmu hadis. Insya-Allah panduan dah ada. Insya-Allah tak jadi gila. Tak bercelaruan kita. Tapi kalau mengaji, tak mengaji kaedah dalam ilmu tauhid, tiba-tiba ceburkan diri ngaji tafsir, ngaji hadis, puncalah kau. Jagalah kau. Memang pintu peluang kemasan untuk sesat tu cukup luas. Dia macam kita masuk pergi laut, tak ada pun alat-alat kelapan laut, pelampung, potong gas, tutup mata, apa seumpamanya. Pasal nak menyelam, ini tu kurang 4 kerat aja. Naik atas rakit aja. Ikat pun dengan tali rapia. Ya Allah. Nak menyelam lautan Hindi. Ya betul. Naik kapal selam pun belum tentu boleh selam bawah. Ini naik rakit aja ikat dengan tali rapia. Layar pakai baju koyak dia. Bohmi masa itu. Mana boleh. Baik. Dalilnya itu ialah dalil kidam. Baik. Apa dalil Allah Ta'ala mukhalafah? Dalil kidam. Kidam mana apa? Macam mana kidam boleh dalil mukhalafah? Tentulah sikit. Kurang cerdik ni kan. Macam mana kidam boleh dalil mukhalafah? Kidam mana sedia? Siapa yang sedia? Makhluk? Siap. Molekul. Apa? Baharu. Jadi Allah
Allah bukan molekul. Allah yang jadikan molekul. Makhluk apa ni? Tangan, kepala, kaki. Allah, subhanallah. Allah yang bagi jadi muka, tangan, kaki. Nak bicara Allah, mana nak boleh bicara dia? Jadi asal nak sebut tangkidam tu. Jadi Allah Ta'ala sedia, memang dia ada sebelum makhluk ada. Makhluk ni inilah rupa, bentuk, besar, kecil, terang, gelap, hidup, mati. Hidup mati tu sifat Allah Ta'ala beri kan. Tengok tangsi makhluk tu sendiri, berjuzuk, beranggota, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada warna, ada bentuk, boleh dipecah, boleh dicantum. Allah subhanallah, tu makhluk dia, tu baharu, tu semua baharu. Allah qadim, sebelum ada hak baru semua tu Allah memang dah ada, bukan macam tu. Subhanallah, laisa kamitslihi syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya ngaji dulu, ada antara guru saya ngajak saya ngaji dulu, dia ajar saya berfikir macam ni. Tengok, hamba berfikir, boleh faham ke tak boleh faham? Tengok, boleh fikir tak boleh fikir. Kita siapa buat? Kita buat. Kita ada kaki, dia ada tayar. Kita ada mata, dia ada lampu. Kita ada otot, dia ada giar. Kita ada hidung, ada apa? Ada aircon. Aircon yang kau tahu. Kita ada bulu roma, ada peluh, kilang peluh. Tak ada. Kita tiru apa sistem ada kat kita, kita cuba applykan kat kereta, betul tak? Betul tak? Kita ada jantung, kita bateri, enjin. Enjin. Bateri tu enjin. Kita ada roh, kita ada roh. Saya nak cerita apa? Kan bila kita buat sesuatu, ada tak sesuatu kat kereta ni yang sebiji macam kita, ada tak? Bukan ada ke? Kita pun ada mata. Mata dia lagi canggih. Kalau ada kereta canggih-canggih lagi, boleh tambah power. Dia terang lagi. Kita tak boleh, kita bodoh kan. Boleh atas bawah. Nak naik yang tu kita mahal-mahal ada kan. Kita mana ada tu. Tambah kita ni nak bagi ni 1000 watt, bagi 2000 watt. Boleh. Pula tu kena tekan switch kan. Mata kita, tengok lampu tengok. Kecil. Iris kita kan kecil. Tengok tempat gelap, tutup lampu kalau, susah. Petik switch apa? Mana ada switch? Saya nak ajar apa? Perbandingan antara kita dengan benda yang kita reka, ada tak sedikit persamaan? Kita ada urat, kita ada wayar, you know? Ada ciri sama wayar, urat. Kita membesar, kita jadi besar. Mana? Kita boleh beranak. Kita ada tak jantan betina? Bukan ada ke? Nanti kita betina duduk sebelah kita jantan. Lawak kau. You know? Boleh beranak? Kita boleh kencing berak? Boleh? Keluar minyak hitam itu. Kereta ada kelopak mata. Ada kereta yang ada kelopak mata. Kelopak mata je. Bukan, lampu tu yang masuk dalam. Ada kereta yang bila cermin kotor, dia keluar air mata. Air mata tak ada. Adalah air, kita kena tekan kan. Dulu saya ada dekat pakai kereta tu. Dia ada wiper kat cermin depan. Pakai seminggu, ringkuk. Apa cerita ni? Sama kita dengan kereta kita buat, sama.
Sikit sama pun ada. Kalau macam tu pun tak sama, itulah perbandingan Allah buat kita. Untuk faham tak sama tu. Ada sama. Kita hidup, orang tak hidup. Sama hidup kita. Kita hidup, sama tak? Bukan sama ke? Macam itulah nak tunjuk kata perbandingan tak samanya kita dengan kereta yang kita buat. Boleh faham? Allah, dia buat kita macam mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang ni sebahagian guru yang sebenar saya belajar lah. Dia bagi kaifiat berfikir je. Tapi saya dengar tu dia seorang cerita macam tu. Ada betul cerita baru ni kan. Tapi betul juga, ada juga munasabah ni. Pasal maksud dia nak kata makhluk takkan sama dengan khalik makhluk. Tengok. Orang putih dia buat filem. Kereta tu macam orang boleh bercakap. Kereta dia boleh buat bentuk macam ni, ada perasaan macam ni, boleh bercakap macam ni, boleh buat bentuk kurapat macam tu, beriman sungguh pula. Sikit pusing itu. Jadi Allah Ta'ala mukhalafah lil wadis. Bukan kaedah faham mukhalafah macam mana Wahabi faham. Kata apa? Allah ada muka yang layak dengan dia. Muka kita lain, muka Allah lain. Salah faham macam tu. Itu istilahnya dia dah mensabitkan ada muka, ada tangan, ada mata. Nampak macam murni sikit yang layak dengan dia. Tak betul. Pasal muka, tangan, mata, duk atas arash, yang tu tak layak dengan Allah Ta'ala. Cuma cara bodoh dia kata apa? Muka yang layak, mata yang layak. Bukan mata yang layak. Konon nanti dia tunjuk kita Arab. Macam ni. Dia bodoh, dia tak faham macam mana maksud kita Arab. Memang dalam kita Arab, kalau terjemah sebiji, anna lahul ain yaliqu bih, anna lahul yad yaliqu bih. Memang dalam Arab saya pun tahu kan tu. Kan kita bodoh dengan bahasa Arab. Tapi bukan maksud dia Allah ada mata yang layak dengan dia, tangan yang layak. Bukan macam tu ayat tu. Terjemah betul-betul macam tu lah. Tapi bukan macam tu maksud dia. Dia anna lahul ain, anna lahul ain, anna sabata lahul ain. Pasal Allah Ta'ala sebut wasna'il fulka bi a'yunina. Ain pun disebut al-ain, bukan sebut ain, sebut dekat a'yun, bukan sebut ain. Macam mana boleh ubah lafaz pula sabata lahul ain, sedangkan Quran sebut sabata lahul a'yun, bukan ain. Macam-macam bahas tu. Ada orang dia nak bahas kita Arab, dia terjemah bodoh-bodoh tu ya. Wahabi ni dia terjemah bodoh-bodoh. Satu dia ni bodoh. Ngai elok saya sebut tu. Hati-hati ya. Itu. Zaman hampa ni lagi teruk lah. Zaman saya dulu saya dengar gitu-gitu aja, tunggu aja. Mujulah dah belajar dulu, jumpa zaman lah ni, sebiji tengok depan mata, faham-faham sesat ni. Esok hampa esok ke depan lagi lah. Pasal buku-buku bab sesat ni keluar banyak-banyak sangat. Terlalu banyak. Seawal-awal buku pasti pun dah ada lah. Kata Allah Ta'ala, Allah ada tangan, Allah ada muka. Kacau. Mega. Tentang hampa pun belajar sekolah-sekolah macam tu apa? Ada. Sekolah tadika apa? Allah mana? Allah duduk di arash. Allah ada muka, ada tangan. Ada pernah dengar macam tu? Jangan tak tahu. Pergi mesti ada belajar macam tu tau. College ke? Saya masih ada kawan-kawan saya, anak-anak murid pun ada yang masuk universiti. Masuk waktu kelas pertama pun dah dapat lah paman tu. Orang yang mengadu kat saya pun ramai. Pasal apa? Pasal anak dia masuk universiti. Anak dia cerita kat dia, siap rakam lagi. Ini pensyarah saya. Pensyarah apa? Dia kata macam ni. Rakam bagi bapak dia dengar, astagfirullah. Tapi nak belajar universiti kat, nak kata apa? Mengadap ke lah. Buat bodoh ke lah. Yuran dah bayar ribu-ribu. Bukan 1,200, 5,000 dah ribu ya. Yang tahunan semester lah, apalah, pakaian beragam lah, apa bandar lah. Unit beruniform lah, yuran sana, persatuan sana, sini, kelebuk. Habis-habis, main online. Kena bayar juga yuran, kelebuk. Dia bagi kita kerja, kita buat gede susah payah.
Itu kita kena bayar kat dia. Dia iktiraf kita. Tekat tu yang belajar. Alamak, yang buat pasal lah. Buat begitu. Ajar buat muka lekeh kan. Belajar universiti itulah belajar dia. Tapi orang nak belajar universiti, ikut hang lah. Baik. Asal nak sebut dalil tu lah. Jadi dalil mukhalafah taala adalah kidam. Sebut sampel je. Cuma macam mana? Saya dah ajar sikit sekali lalu. Kaedah macam mana kidam Allah Taala boleh mendalilkan mukhalafah? Kidam tu sedia, maksudnya Allah Taala memang ada sebelum makhluk ada. Dan bila Allah ada, memang dia ada. Bila dia buat makhluk, makhluk bukan dia. Makhluk bukan macam dia. Subhanallah. Macam kita sebelum kita buat kita dah ada. Bila kita buat kita bukan kita. Kita dah ada sebelum ada kita. Tu buat misal bandingan fikir ya tuan. Nak buat ambil besi, logam apa, ni tayar, getah, ambil ni. Kita mana ada macam tu. Macam mana pun masih terlalu do'if juga misal tu. Pasal kita makhluk, kita pun masih makhluk. Tapi nak tunjuk, tu pun takkan ada persamaan. Takkan Allah yang dia ilah, laisa kamitslihi syai'. Gamak pergi kata Allah ada muka yang layak muka kat dia, layak tangan kat dia, layak dia duduk atas aras. Waktu dia naik turun. Malam dia turun, siang dia naik balik duduk atas aras. Naik turun. Gila apa? Wahabi faham macam tu, relax ya. Subhanallah. Okey. Sebagailah. Kalau baca sekali lagi tu, atau qiyamuhu lagi. Rupanya situ dulu. Ada soalan. Nak cerita mukhalafah. Lepas tu kita baca kitab mana pun, kalau ambil kitab-kitab yang ulama' dah buat kesimpulan ni, mesti sama je makna dia. Tapi jaga. Kalau baca kitab, saya baca kitab ni, orang lain baca kitab ni, tapi dia tu punya pengajar Wahabi, tengok dia punya syarah Wahabi dia. Pakai kitab yang sama. Sama juga Quran. Kita baca Quran faham macam lain, Wahabi baca Quran faham macam lain. Syiah lagi pula. Ayat Quran yang kita baca sama macam dia, tapi dia faham jauh menyimpang daripada apa yang kita faham. Tak sama tu. Sikit pun tak ada kena-mena dengan apa yang kita belajar. Pelik-pelik. Cara dia ambil faham daripada ayat Quran tu. Jaga-jagalah, hati-hatilah. Baik. InsyaAllah sambung kita qiyamuhu bi nafsi wahdaniyya. Soal kalau ada. Boleh. Kalau sebut matan tu i'rab wa annahu mukhalifun lima yanalul adamu. Mukhalifun tu asalnya khabar bagi annahu. Wa annahu mukhalifun. Mukhalifun tu khabar bagi annahu. Annahu Allah, anna apa kerja dia, tansibul isbat tarfa'ul khabar. Wa annahu mukhalifun. Dia mukhalifun apa? Mukhalifun lima yanalul adamu, bagi apa yang mengena oleh baharu. Arab dia tu satu hal, terjemah dia satu hal. Dia mukhalifun lima. Lam tu takluk pada mukhalif. Lima yanalu adamu fa'il lagi yanalu. Ma tu masdariyah, takwil masdar linailil lima linailil adama. Lima yanalu adamu linailil adam. Mukhalifun linailil adam. Lepas tu burhanu hadza kidamu. Burhan tu mubtada, mudhaf, hadza mudhafu ilaih, al-kidamu khabar bagi burhan. Sekali lalu itulah. Tu kita dah nak faham Arab matan tu kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.